Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haziq, pengurusi majlis yang mengendalikan Forum Perang Perdagangan antara Amerika Syarikat dan China, mengapa ia menjadi tumpuan global. Hadirin sekalian, selamat datang saya ucapkan kepada 10 panel jemputan yang terdiri daripada saudari moderator Ipo Yoda, 4 wakil negara Amerika Syarikat, saudari Rosmajah, Finas, Shikin dan Via. Seterusnya, 4 wakil daripada negara China, saudara Elvin, Joe Prima, Severinus dan saudari Hidayah. Dialulukan juga wakil daripada United Nations Security Council, saudara Azlan. Tanpa melengahkan masa, majlis diserahkan kepada saudari moderator. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Baiklah, hari ini panel kita akan membahaskan mengenai perang perdagangan di antara Amerika Syarikat dan China, di mana kedua-dua negara tersebut merupakan blok ekonomi yang terbesar pada masa ini. Kedua-dua negara ini akan membawa manfaat sekiranya terdapat kerjasama antara mereka. Sebaliknya, sekiranya berlaku konfrontasi yang akan merugikan kedua-dua pihak malah akan mempengaruhi keadaan ekonomi seluruh dunia. Pada hari ini kita berpeluang mendengar penjelasan wakil dari kedua-dua pihak. Kita akan mulakan dari pihak negara Amerika Syarikat dahulu. Saya ingin bertanya kepada saudari Delivia, bolehkah Anda ceritakan lebih lanjut mengenai latar belakang perdagangan yang sedang berlaku antara China dan Amerika Syarikat? Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Perang antara Presiden Amerika Syarikat dengan Huawei tidak dapat disangkal pada ketika ini. Secara teknikalnya, pembangunan teknologi telekomunikasi kini dimenangi oleh Huawei, yaitu negara China. Pihak Amerika Syarikat tidak senang dengan hakikat ini. Presiden Trump tidak menyukai China memimpin teknologi ini. Beliau telah mengambil tindakan agresif untuk menghalang negara-negara lain membenarkan Huawei memainkan peranan dalam pelaksanaan teknologi di negara mereka. Perang perdagangan bukan menjadi perang pribadi. Serangan Donald Trump telah melibatkan hal pribadi dalam peperangan ini. Beliau telah mengarahkan penangkapan salah seorang ketua pegawai keuangan Huawei, yaitu Meng Wanzhou, yang merupakan anak perempuan pengasas syarikat tersebut. Pendek kata, dalam peperangan ini, Huawei telah menjadi satu kuasa terpenting dalam pembangunan teknologi 5G dan tidak mungkin akan lenyap begitu saja walau apapun terjadi dan serangan yang mereka terima. Sekian dari saya. Terima kasih saudari Delivia. Seterusnya saya ingin bertanyakan kepada Elvin, siapakah yang memulakan perang perdagangan ini? Teruskan, saudara Elvin. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Bagi pihak kami berpendapat bahwa perang perdagangan ini dimulakan oleh pihak AS, pihak Amerika Serikat, karena dalam manifesto Presiden Donald Trump ketika beliau berkempen dalam pilihan raya presiden di Amerika Serikat, beliau berjanji bahwa beliau akan menyelesaikan segala masalah ekonomi Amerika Serikat yang berpunca akibat daripada China. Beliau menyatakan bahwa China telah pun berjaya menguasai hampir keseluruhan ekonomi Amerika Serikat, di mana majority barangan-barangan daripada China telah berjaya menguasai pasaran di Amerika Serikat, dan ini menyebabkan berlakunya peningkatan defisit perbelanjaan perdagangan Amerika Serikat yang mencecah sehingga 500 billion dalam tempo setahun. Dan ini Donald Trump juga menyatakan bahwa ini telah pun menyebabkan berlakunya peningkatan kadar pengangguran dan juga kadar hutang negara Amerika Serikat itu. So disebabkan ini juga Donald Trump berasa tidak berpuas hati. Donald Trump telah pun melancarkan serangan ekonomi yang pertama dengan mengenakan takrif sebanyak 20 hingga 30% ke atas barang-barangan berteknologi seperti solar panels dan juga mesin basuh di negara-negara, bukan saya di benua Amerika Serikat, di benua Amerika itu seperti Meksiko, tetapi juga negara yang mempunyai hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat seperti contohnya Korea Selatan. So apa yang pihak China coba melakukan adalah untuk mempertahankan hak perdagangan kami
bukan saja di benua Amerika tapi juga di benua Asia Timur itu. Kami hanya ingin mempertahankan hak kami dalam aspek ekonomi saja. Itu saya daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Elvin. Seterusnya, apakah sebenarnya penyebab perang perdagangan ini? Mungkin Cik Hidayah boleh terangkan? Perang perdagangan ini melibatkan dua buah negara kuasa besar iaitu Amerika dan China. Perang perdagangan ini tercetus apabila Presiden Donald Trump dia mengenakan tarif yang tinggi kepada China. Donald Trump dia menetapkan tarif import sebanyak 25% lebih tinggi daripada tarif asal. Jadi pengusaha industri seperti aluminium di China dia bimbang ini akan menyebabkan mereka rugi. Jadi mereka meminta pemerintah China melakukan sesuatu. Jadi China pun melakukan perkara yang sama sebagai tindak balas kepada US kerana tindakan US ini merugikan China. Jadi pemerintah China pun bertindak balas dengan mengenakan sekatan terhadap barangan import US, terutamanya barangan produk pertanian yang datang daripada China. Jadi sekatan perdagangan yang dimaksudkan adalah dengan cara China mengenakan tarif import dari 15% sehingga ke 25% lebih tinggi daripada tarif. Ini salah satu punca mengapa perang perdagangan antara China dan US terjadi. Selain faktor tersebut, kemajuan syarikat telekomunikasi China iaitu Huawei juga merupakan salah satu punca berlakunya perang dagangan antara US dan juga US ni dia bimbang rangkaian jaringan 5G Huawei dijadikan alat untuk mengintip keselamatan US. Jadi apabila perang dagangan semakin memuncak, US menarik Huawei dan mengenakan sekatan perdagangan dan antara salah satu sebab mengapa US begitu kerana bimbang kemajuan telekomunikasi Huawei apakah US ketinggalan di belakang dan menjadikan keselamatan US sebagai alasan menyekat perkembangan syarikat Huawei. Jadi US ini dia menyekat sebarang pengantaran produk teknologi canggih Huawei yang mampu mengugat keselamatan US seperti teknologi 5G ataupun AI, Artificial Intelligence. Itu saja. Seperti yang Saudara Hidayah katakan tadi, jaringan 5G Huawei membimbangkan Amerika Syarikat. Jadi di sini saya ingin bertanyakan kepada wakil dari Amerika Syarikat yaitu Shikin. Apakah sebenarnya teknologi Huawei ini sehingga dikatakan menjadi punca dalam perang perdagangan ini? Silakan, Shikin. Huawei Technologies ini dia merupakan syarikat teknologi yang besar di China. Syarikat ini merupakan syarikat swasta yang ditubuhkan pada tahun 1987 di Shenzhen yang terletak di selatan China. Ren Zhengfei merupakan pengasas dan ketua pegawai eksekutif Huawei. Syarikat ini memulakan dengan mengeluarkan Swiss telefon dan kemudiannya berkembang pada tahun 1990-an dengan penghasilan rangkaian telekomunikasi di China dan di luar negara. Sejak itu, syarikat Huawei ini telah berkembang pesat dari peringkat regional kepada penyedia infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi global dan peranti pintar yang terkemuka. Syarikat ini memfokuskan usahanya kepada 4 fokus utama iaitu rangkaian telekomunikasi, teknologi maklumat, peranti pintar dan cloud services. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kita beralih kepada Saudari Rosmaja. Bagaimanakah pula perang perdagangan ini memberi impak antara China dan Amerika Syarikat dalam isu Huawei terhadap ekonomi Amerika, dan bagaimanakah ia menjadi isu politik terutamanya dalam ancaman keselamatan teknologi Amerika Syarikat? Silakan Mas Majar. Okey, terima kasih moderator kita pada hari ini. Okey, dalam konteks perang dagang antara Amerika dan juga China, apa yang dapat saya lihat daripada hal ini adalah isu ini telah menyebabkan berlakunya perang teknologi antara China dan juga Amerika.
Perang teknologi yang berlaku ini adalah antara Apple yang mewakili Amerika dan Huawei yang mewakili China. Walaupun penggunaan iPhone masih banyak di Amerika, tetapi kepesatan Huawei telah menyebabkan reputasinya di Amerika semakin diterima, terutamanya di kawasan luar bandar. Perkara ini menimbulkan kegusaran kepada Amerika kerana Huawei telah membangunkan sebuah teknologi 5G yang meragukan. Ini kerana pada tahun 2012, Jawatan Kuasa Perisikan Amerika Syarikat menerbitkan laporan berikutan penyelidikan selama setahun yang mendapati bahawa Huawei menimbulkan ancaman keselamatan kepada Amerika Syarikat. Laporan itu menyimpulkan bahawa Huawei dan sesama syarikat telekomunikasi China iaitu ZTE bertindak bagi pemerintah China dan mereka tidak boleh dibenarkan mengendalikan infrastruktur Amerika Syarikat yang penting yang mengawal rangkaian tanpa wayar di negara kami. Huawei mengatakan ia beroperasi secara bebas dari pemerintah China, tetapi Amerika Syarikat telah lama mengesyaki syarikat Huawei bahawa ia mengintip rangkaian teknologinya yang beroperasi. Rakyat Amerika Syarikat juga banyak menggunakan peranti keluaran Huawei ini dan ia secara tidak langsung memberi akses kepada China untuk mengintip dan mengetahui rahsia kekuatan Amerika Syarikat. Maka, perkara ini telah mengancam keselamatan negara terutamanya terhadap teknologi rangkaian tanpa wayar. Terima kasih. Terima kasih Saudari Rosmaja. Seterusnya, apakah terdapat aktor-aktor lain yang terlibat dalam perang perdagangan ini? Mungkin dari kesatuan negara dari kesatuan Eropah ataupun persatuan bangsa-bangsa bersatu yang lain yang menganggap Huawei mengancam keselamatan negara mereka. Dipersilakan Saudara Severinus. Terima kasih. Jawaban saya ya, karena perang perdagangan ini bersifat global dan bukan hanya berlaku secara bilateral seperti US dan China. Keadaan ini dapat dilihat di antara China dan Australia baru-baru ini apabila China enggan memberi kerjasama terhadap siasatan asal-usul pandemik coronavirus. Kesannya China telah mengenakan tarif sehingga 1 bilion atau meningkat 80% terhadap ekspor gandum ke negaranya. China juga menangguhkan ekspor sapi dari Australia menyebabkan ia memberi impak kepada ekonomi Australia. Berkenaan dengan penglibatan PBB, sememangnya PBB dilihat terlibat apabila Australia bertindak membawa China ke WTO ataupun PBB akibat tindak balas China terhadap Australia. Bagaimanapun penglibatan PBB ataupun secara khusus WTO tidaklah ketara kerana perang perdagangan cenderung hanya memberi kesan kepada pihak yang berkonflik. Berkenaan dengan penglibatan Persatuan Eropah pula sememangnya terdapat banyak syarikat-syarikat Eropah yang terkesan akibat perang perdagangan ini, tetapi mereka lebih memilih untuk bertindak balas, mengatur kembali pasaran untuk mengelak tarif yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih Saudara Severinus. Seterusnya, mungkin Saudari Syafinas kita boleh kongsikan apakah reaksi negara-negara dunia terhadap isu ini? Silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator bagi menjawab bagaimana reaksi dunia terhadap perang perdagangan ini. Sebagaimana yang dilihat, perang teknologi di antara Amerika Syarikat dan China berjaya mempengaruhi keputusan Australia. Australia adalah merupakan rakan dagangan kepada Five Eyes. Mereka ini adalah antara gabungan kerjasama di antara Amerika Syarikat, United Kingdom, New Zealand, Australia dan Kanada. Australia telah mengikuti arahan Amerika Syarikat dengan menyekat produk Huawei daripada menjadi sebahagian daripada rangkaian 5G. Sebagai bukti, Duta Besar China ke Australia iaitu Qin Jingyi telah pun mengecam tindakan Canberra yang ingin mengecualikan Huawei daripada jaringan 5G. China menyifatkan tindakan Australia menentang Huawei ini lebih bermotifkan kepada politik dan juga diskriminasi. Pada tahun 2018, satu kempen melobi telah dijalankan oleh Andrew Scheer selaku Timbalan Ketua Pejabat Perisikan Nasional telah berjaya berusaha meyakinkan Perdana Menteri Scott Morrison mengecualikan Huawei daripada pembangunan teknologi 5G.
Hubungan baik di antara Canberra dan Beijing ini dapat dikaitkan dengan kegiatan melobi belakang tabir terhadap Huawei oleh anggota yang disebut sebagai penubuhan perkongsian perisikan Five Eyes. United Kingdom mengambil keputusan dengan hanya membenarkan akses yang terhad kepada rangkaian 5G Huawei bagi membezakan daripada rakan sekutu utamanya iaitu Amerika Syarikat. Baiklah, bagi New Zealand pula, New Zealand di mana Biro Keselamatan Komunikasi Pemerintah GCSB sebelumnya telah menyekat permintaan operator New Zealand untuk menggunakan peralatan Huawei dalam infrastruktur 5G dan mendakwa ada risiko keselamatan terhadap pembangunan ini. Sebaliknya bagi Kanada pula, masih belum mengumumkan keputusan mengenai isu larangan kepada produk Huawei ini. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya, Saudara Joe, bagaimanakah China bertindak balas terhadap kenaikan tarif yang dikenakan oleh yang dilakukan oleh Presiden Trump? Baik, cara kami untuk bertindak balas terhadap Trump adalah kami telah mengenakan tarif tambahan ke atas beberapa barangan Amerika Syarikat dengan senarai sasaran sebanyak USD 75 bilion, yang mana kami mensasarkan produk pertanian dari negara Amerika. Hal ini kerana China kami merupakan pengekspor terbanyak dari negara Amerika Syarikat dari aspek produk pertanian, yaitu barley. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada panel-panel kita. Akhir sekali saya ingin bertanyakan kepada Wakil United Nations Security Council. Apakah peranan anda bagi meleraikan pergelutan dalam perdagangan yang berlaku antara Amerika Syarikat dan juga China? Saya wakil daripada United Nations Security Council berpandangan bahawa perjanjian perdagangan merupakan langkah yang baik bagi mewujudkan pendamaian dalam perdagangan yang berlaku antara Amerika Syarikat dan China melalui perjanjian perdagangan di mana dalam perjanjian itu US dan China menemui kata sepakat supaya ekonomi dua negara tidak terjejas dan secara tidak langsung ekonomi dunia juga. Tapi pada awalnya Trump tidak mahu sebab dia beranggapan telefon yang Huawei keluarkan sebagai medium risikan oleh China. Tapi dia ubah pendirian untuk bekerjasama sebab China ambil pendekatan supaya tidak mahu beli produk pertanian US. Natijahnya hanya perjanjian damai sahaja yang relevan dalam mengatasi isu antara dua negara tersebut. Terima kasih saya ucapkan kepada wakil UNSC dan juga kepada semua ahli panel kita yang hadir pada forum kali ini. Itu berakhirlah sudah perbahasan kita pada hari ini dan saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Perbincangan yang dikupaskan mengapa perang perdagangan Amerika Syarikat dengan China menjadi tumpuan global. Terima kasih diucapkan kepada 10 panel jemputan atas penglibatan anda semasa sesi forum sebentar tadi. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Salam sejahtera. Saya ada soalan. Saya dari reporter ataupun wartawan daripada South China Morning Post. Soalan saya ialah, sekiranya China mempunyai teknologi yang begitu hebat, mengapa Amerika Syarikat tidak menentang China dengan membangunkan teknologi yang lebih hebat? Bukankah Amerika Syarikat lebih bersikap lebih terbuka? Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab soalan tersebut. Sebenarnya Amerika Syarikat ada usaha untuk bersaing dengan China dalam aspek teknologi. Seperti terdapatnya persaingan antara kedua pihak ini dalam bidang pengawasan digital, artificial intelligence dan terutama sekali teknologi wireless 5G. Tetapi subsidi kerajaan yang diperoleh syarikat China membolehkan mereka untuk menawarkan infrastruktur digital dengan lebih cepat dan murah berbanding Amerika Syarikat ataupun Eropah. Dalam situasi ini, kita dapat lihat kelebihan bersaing itu lebih kepada negara China.
Amerika Syarikat juga tidak bersikap terbuka dalam persaingan ini dan alasan yang mereka kemukakan adalah sistem politik China menjadikan sektor swasta tidak dapat menolak permintaan pemerintah untuk mendapatkan data syarikat. Justru, mereka berpendapat bahawa rangkaian 5G Huawei tidak akan pernah selamat untuk penggunaan sepenuhnya. Namun sehingga sekarang, pemerintahan Presiden Amerika Syarikat sebahagian besarnya gagal untuk meyakinkan negara lain supaya tidak bekerja dengan Huawei. Itu sahaja. Terima kasih. Okey, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Okey, saya merupakan jurnalis Demetria. Saya ada soalan. Adakah terdapat negara lain yang terpalit sama dalam perang dagang antara China dan Amerika Syarikat? Sekian. Terima kasih atas soalan tersebut. Okey, jadi memandangkan kedua-dua negara tersebut iaitu China dan Amerika Syarikat adalah masing-masing adalah kuasa hegemoni ekonomi, sudah semestinya perang dagang ini memberikan kesan terhadap negara-negara lain. Tapi apa yang saya boleh katakan adalah dia tidak berlaku secara langsung ataupun sekarang ni kita belum nampak lebih ketara. Namun jika hal ini berterusan, maksud saya jika perang perdagangan ini berterusan, negara-negara yang bergantung penuh terhadap ekonomi China dan US terutamanya akan lebih terjejas. Tapi kalau kita tengok dalam konteks negara kita sendiri iaitu Malaysia, kita mengamalkan sistem pasaran ekonomi terbuka. Jadi hal ini tidak begitu mengganggu pasaran ekonomi di Malaysia lah. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan tersebut. Kita persilakan soalan seterusnya. Okey, saya wartawan Jesli dan pada soalan pada hari ini yaitu adakah kehadiran virus COVID-19 ini lagi memburukkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China? Itu soalan saya. Okey, terima kasih di atas soalan. Okey, saya akan teruskan pada soalan. Apa yang boleh kita lihat bahawa kehadiran virus mempengaruhi dunia dan pastinya isu tersebut dipolitikkan dalam sistem antarabangsa oleh negara-negara bangsa termasuklah Amerika dan China. Berkaitan soalan, pada pendapat saya, ya, kehadiran COVID-19 memburukkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dengan China disebabkan permainan saling menyalah antara negara tersebut. Bagi kes Amerika pada Mei yang lepas, Presiden Trump mengancam untuk menghidupkan semula perang perdagangan Amerika dengan China disebabkan coronavirus yang telah mencetus penjualan produk yang mana pada produk dalam pasaran kewangan global dan meningkatkan kos ekonomi terhadap ekonomi Amerika. Walaupun Amerika telah menandatangani perjanjian atau dikenali sebagai China Deal pada awal tahun 2020, namun kemajuan terhadap pengurangan perdagangan tergelincir atau merosot semula disebabkan COVID-19. Kedua-dua mempolitikkan virus untuk meningkatkan perbezaan bukannya untuk memperbaiki hubungan antara mereka. Hal ini membawa kepada genjatan perdagangan semasa tidak dapat dilestarikan seperti barangan perubatan kritikal bernilai kira-kira $5 bilion terperangkap dalam perang perdagangan antara Amerika dengan China yang telah menyumbang sebanyak 26% daripada import barang Amerika Syarikat. Itu saja jawapan saya. Terima kasih. Sekarang kita teruskan kepada soalan selanjutnya. Baik, saya merupakan selamat petang, saya merupakan wakil daripada The Guardian. Saya ingin bertanyakan soalan kepada wakil daripada PBB. Adakah sidang kemuncak G20 akan menjadi game point atau match point dalam peperangan perdagangan antara China dan Amerika Syarikat? Itu saja. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, seperti yang kita tahu, Amerika Syarikat dan juga China ini adalah merupakan blok terbesar bagi ekonomi. Jadi tindakan saling bekerjasama akan membawa manfaat di antara mereka, manakala konfrontasi yang berlaku akan merugikan
ekonomi di dalam peringkat dunia. Okey, disebabkan masa depan pergeseran ekonomi di antara China dan juga Amerika Syarikat ini tidak jelas, maka tidak dapat dikonfirmasikan secara terus bahawa sidang G20 itu akan menjadi game point ataupun match point untuk perang perdagangan di antara Amerika Syarikat dan juga China. Tetapi apa yang diharapkan adalah perang perdagangan ini akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Terima kasih. Okey, selanjutnya saya persilakan soalan yang lain. Okey, Assalamualaikum. Saya jurnalis Daniel. Okay, saya ingin menanyakan soalan, adakah negara-negara lain mendapat kepentingan daripada perang dagang ini? Okay, terima kasih. Terima kasih atas soalan tersebut. Satu persoalan yang sangat seronok untuk diperbincangkan dan diperbahaskan. Tapi bagi pandangan saya, memandangkan kedua-dua negara tersebut, Amerika dan juga US adalah dua kuasa hegemoni yang ekonomi. Jadi semua negara global bergantung pada ekonomi China dan US. Jadi bila berlakunya perang dagang antara kedua-dua pihak, of course lah akan ada satu pihak yang akan mengalami kerugian, satu pihak akan mendapat keuntungan. Jadi seperti yang kita dapat tahu yang bahawa Amerika Syarikat telah meletakkan tarif yang tinggi terhadap produk China, terutamanya dalam konteks ini adalah Huawei. Jadi bila hal ini berlaku, pembuatan Huawei dan harga itu akan semakin meningkat. Jadi apabila hal ini berlaku, Apple yang seperti yang kita tahu, Apple sebelum ni dia menggunakan chip-chip ataupun komponen-komponen pembuatan daripada yang diproduce oleh negara China. Tapi bila hal ini berlaku, Apple akan mencari satu negara sumber baru ataupun sumber pengeluaran baru daripada negara-negara yang berpotensi. Dan baru-baru ini Apple dia telah mempertimbangkan ada beberapa buah negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Vietnam terutamanya untuk menjadi satu hub ataupun satu negara pengeluar bagi komponen-komponen pembuatan Apple yang baru. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan yang menarik. Okey, seterusnya saya buka sesi soal jawab ini kepada soalan yang terakhir. Dipersilakan. Hai, selamat petang. Saya wartawan dari South China Morning Post. Soalan saya adalah, pada Januari 2020, Trump menandatangani China Deal. Jadi, apakah justifikasi menandatangani persetujuan tersebut? Okey, itu saja soalan dari saya. Thank you. Terima kasih atas soalan. Okey, saya akan terus kepada jawapan di mana perjanjian China yang telah ditandatangani oleh Trump pada Januari telah mengurangkan tarif pada $120 bilion barangan China dengan pengurangan sebanyak 7.5% manakala China mengurangkan tarif pada sekitar $75 bilion barangan AS dengan peratus hingga 2 dan 5%. Walau bagaimanapun, perjanjian tersebut telah digoyangkan oleh kemunculan virus yang mana telah memberi kesan kepada Amerika, khususnya di mana Presiden Donald Trump telah menyatakan hubungan antara negara Amerika Syarikat dengan China merosot dengan teruk disebabkan virus tersebut. Dan pada fasa kedua perjanjian kesihatan dilihatkan bahawa Amerika Syarikat di bawah pimpinan Presiden Donald Trump tidak lagi mahu menjalinkan rundingan perdagangan dengan kerajaan China. Hal ini apa yang boleh kita lihat bahawa perjanjian antara mereka pada masa kini disebabkan oleh kehadiran virus adalah pada tahap yang rendah dan merosot. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Maka berakhirlah sesi soal jawab kita pada hari ini. Sekian, terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat